Apa khabar anda? Assalamualaikum kepada anda semua. Saya Muhammad Faribi Ismail dari Teluk Perak. Saya akan berkongsikan kisah-kisah misteri kepada anda di dalam Diary Misteri. Terima kasih saya ucapkan kepada anda kerana mengunjungi Majdan TV channel saya. Saya akan kongsikan kisah-kisah misteri ini kepada anda. Tapi sebelum itu, like and share. Alright. Ingat pesan saya, kisah-kisah misteri yang saya kongsikan kepada anda, janganlah anda mudah percaya ataupun terikut-ikut, terbawa-bawa di dalam tidur anda. Anggap ini sebuah hiburan semata-mata kepada anda. Kenapa saya kongsikan? Saya punya suka. Semoga anda terhibur. Tapi sebelum itu, saya ucapkan salam takziah kepada mangsa COVID-19 yang berlaku sekarang di dunia, terutama di Malaysia. Hampir 16 orang ketika Indonesia. Rasanya InsyaAllah lepas ini tak ada lagi berlaku kematian korban. Salam takziah kepada anda. COVID-19 yang berlaku di wabak di dunia ini, wabak yang amat serius sebenarnya, berlaku di seluruh dunia. Saya doakan anda dilindungi daripada Allah supaya tidak terkena jangkitan yang amat mengerikan. Dengan itu, dengarlah pesanan dari kerajaan supaya stay head on. Alright. Kisah misteri yang pertama dari saya yang saya akan kongsikan kepada anda. Kisah ini dikongsikan pada 6 hari bulan 1 2018. 1 hari bulan 6 2018. Bertajuk seram bila kereta ditumpang hantu pengembara. Check it. Kisahnya, seorang lelaki telah menjadi tajuk berita di negaranya selepas mendakwa berdepan fenomena paranormal yang aneh. Lelaki Argentina itu mendakwa, daripada Argentina, mendakwa pengembara hitchhiking yang ditumpangkannya dari tepi jalan lesap dari kerusi penumpang di bahagian depan truknya. Cuba anda bayangkan. Meninggalkan hanya bau hangit dan kesan kasut cair pada tika getah kenderaan anda. Kenderaan dia lah. Cuba anda bayangkan kenderaan anda. Wow, bau hangit. Tiba-tiba hilang. Nama dia Pedro Perron. I don't know. Dari Bandar Sanjas Jos de Le... pelik nama dia. De Santa Fe, Amerika Selatan. Sedang memandu pulang pada 26 Februari 2018 lalu apabila melihat seorang lelaki muda pengembara hitchhiking di tepi jalan. Seperti yang sering dilakukan
ketika dalam perjalanan di sekitar wilayah itu, Perron menawarkan perjalanan kepada lelaki terbabit. Bantulah kan. Kita manusia, tengok orang lalu lalang, orang berjalan seorang diri. Sebagai manusia kita mesti nak tolong, okay? Sebab ada bawa kita, wow, tiba-tiba ada orang baik. Walaupun dia nampak agak malu dan pendiam, Perron berkata dia tetap kelihatan seperti pengembara lain yang biasa dijemputnya. Katanya sudah ramai pengembara hitchhiking yang telah dibantunya dan dia tidak dapat mengingati wajah mereka. Tapi insiden terbaru ini akan kekal sebagai memori sepanjang hidupnya. Mengimbas kejadian itu, Perron berkata dia berharap akan mendapat lebih maklumat tentang penumpang misterinya. Apa yang dapat diingatkan lagi, lelaki itu datang dari bandar Artiega dan berusia 17 tahun. Apabila dia ditanya sama ada dia mau pergi ke San Jose de la Ecuena, betul ke saya cakap? I don't know. Saya tak tahu sangat. Minta maaf. Budak itu berkata tidak, sambil menambah dia akan memberitahu Perron di mana dia mau berhenti. Mana dia dah masuk di hati, nanti dia akan bagi tahu driver Perron. Mungkin anda menjadinya, cuba awak bayangkan, imagine it. Nanti dia akan bagi tahu di mana dia berhenti. Akhirnya dia minta saya menurunkannya di simpang jalan menuju tanah perkuburan, dan sebaik saya tiba di situ, saya terhidu bawah angin yang dahsyat, kata Perron kepada wartawan. Saya berhenti periksa jika ada benda terbakar, periksa belakang truk, dan sebaik saja berpaling sudah tiada. Maknanya waktu tu, ketika tu dia, sewaktu dia nak periksa tu, dia ada masih, penumpang misteri tu masih ada di tepi dia. Jadi dia tiba-tiba tengah drive, terbau hangit. Dia pusing ke belakang, tengok misteri, penumpang misteri tu hilang. Saya berhenti periksa jika ada benda terbakar, periksa belakang truk, dan sebaik saja betul berpaling sudah tiada. Tiada sesiapa di dalam truk. Dia dalam keadaan terkejut memeriksa kerusi penumpang dengan lebih teliti. Tetapi apa yang ditemuinya adalah kesan dua tapak kaki yang cair di tikar getah kereta bawahnya. Dia sempat melihat ke arah sekeliling, tetapi kelibat lelaki itu tidak dapat dilihat selain tidak ada kesan tapak kaki. Beberapa rakannya kebetulan lalu di situ dan membantunya mencari pengembara itu, tetapi usaha mereka gagal. Perron akhirnya membuat laporan polis. Kisahnya tersebar tular dan tidak lama kemudian lelaki itu dihubungi oleh berpuluh-puluh stesen TV dan radio untuk ditemu bual. Dia juga membawa beberapa wartawan ke tempat di mana penumpang itu didakwa lenyap dari truknya dan menunjukkan kepada mereka kesan kasut tikar getah yang cair. Media juga melakukan sedikit kaji selidik mengenai latar belakang Perron untuk mengetahui sama ada dia tidak mereka-reka. Gila ke? Biasalah. Macam saya, jangan pula awak cek saya apa hal saya buat cerita macam tu. Sebab saya bosan. Seminggu lebih dah duduk dalam ni. Tak apa, atas seruan kerajaan Malaysia untuk stay at home. Okey, kita fokus. Tak apa, permulaan saya harap anda jangan marah. Alright. Tetapi orang ramai menggambarkan sebagai seorang yang disegani, bekerja keras dan seorang penganut Katolik yang baik, beragama Katolik. Saya sedikit tertekan, panik. Saya tak takut, tapi saya tak dapat jelaskan apa yang berlaku, kata lelaki itu dalam satu temu bual. Itulah Perron di Amerika Selatan. Ya, misteri juga. Agak misteri. Tiba-tiba orang lalu di tepi jalan, di bahu jalan,
ketika anda sedang menunggang kereta, nampak seorang lelaki. Cuba anda bayangkan, misteri lah, misteri takut. Okay. Kisah kedua pula bertajuk Hantu Muka Pucat. Hantu muka pucat bergambar dengan anda-anda. Kisah ini dikongsikan pada 1/6/2018. Pelakunya bila tak pasti lagi. Okey, dengarkan. Seorang ibu kepada 2 anak mendakwa terdapat hantu dalam gambar anaknya, Laura Watson, dan keluarganya melawat Pleasantwood Country Park di Northumberland, England pada Isnin lalu. Maafkan saya tak pandai. Maafkan saya tak tahulah betul ke tak. Maafkan saya. Nanti komen ni, betul ke tak betul. Alright. Mereka mula memanjat pokok tersebut sementara selepas berkelah dan membawa anjing bersiar-siar. Anak perempuan Watson, Charlotte 15, dan anak lelakinya Byron 9 tahun bersama sepupu mereka Jack 16 tahun ternampak sebatang pokok yang tinggi. Mereka mula memanjat pokok tersebut sementara Watson mengambil beberapa keping gambar ketika mereka sedang tidur. Watson dia ambil gambar anak dia, 3 orang tu. Ialah satu sepupu dia, 2 orang anak dia, 15 tahun dan 9 tahun. Walau bagaimanapun, dia amat terkejut apabila melihat dengan teliti salah satu gambar yang diambil. Di belakang Byron yang berumur 9 tahun, kelihatan seperti ada seorang lelaki. Ada seseorang budak berwajah pucat, rambut warna gelap, sedang berdiri di belakang anaknya dengan tangannya memegang batu bahu Watson memberitahu dia sangat pasti tidak ada kanak-kanak lain di sekitar pokok itu pada masa gambar diambil. Kalau ada, saya akan dapat melihat mereka dan saya tidak akan mengambil gambar jika terdapat budak lain di belakang. Yalah, kita nak ambil gambar, ada orang lalu takkan kita nak ambil. Mungkin boleh dikatakan mengganggu orang tu atau kata Watson. Bagi mereka yang mendakwa gambar itu disunting dengan Photoshop, Watson kata dia tidak tahu melakukan perkara-perkara itu seperti edit. Dia tak tahu. Samalah macam I. Saya tak tahu. Dia tak pandai edit. Saya buta teknologi dan saya bukan jenis orang yang akan berbuat demikian. Watson berkata dia benar-benar ketakutan sejak melihat budak lelaki itu di dalam foto dan beberapa rakan telah memberikan kata-kata semangat kepadanya di Facebook. Saya dan anak perempuan saya tidak dapat tidur malam tadi kerana sangat takut, katanya kepada The Daily Mail. Saya dan anak perempuan saya tidak dapat tidur. Awak bayangkan betapa misterinya gambar tu sampai dia orang sekeluarga tak boleh tidur. Wow. Saya bimbang sekiranya ada yang mengikut kami balik. Dia telah diberitahu kisah legenda tempatan tentang seorang budak lelaki lemas di sungai Lights di sekitar Pleasantwood, dan tertanya-tanya apakah gambar itu adalah semangatnya.
Walaupun ketakutan, Watson berminat untuk kembali ke hutan itu untuk mengesan sebarang aktiviti paranormal lain. Saya tidak percaya apa-apa seperti itu sehingga saya sendiri melihat misteri semua. Misteri. Kisah ni pernah juga terjadi di Malaysia. Tak silap saya pernah terdengar, mungkin daripada idola saya sendiri, DJ Casey daripada Singapura pernah berkongsikan di dalam Misteri Jam 12 beliau. Saya pernah dengar pada Abang DJ Casey, saya amat meminati anda. Daripada saya bujang, ya, daripada bujang umur dalam 22, tak salah saya 22, saya terus mendengar DJ Casey berkeudara di dalam Misteri Jam 12. Saya tak tiru dia, tapi saya memang minatnya. Boleh dikatakan tiru sikit-sikit. Tapi ni di Malaysia, di Singapura, insyaAllah satu hari nanti saya akan jumpa Abang DJ Casey, idola saya. Saya suka cara penyampaian dia. Penyampaian dia bercerita sebagai idola. Mungkin satu hari nanti saya akan jadi macam dia, insyaAllah. Okey, kisah seterusnya daripada mana saya tak dapat nak pastikan, sebab ini daripada blog Kisah-Kisah Misteri Dunia Blogspot. Terima kasih kepada blogger banyak menceritakan kisah-kisah misteri. Terima kasih, saya minta maaf sebab berkongsi kisah anda di dalam diary misteri saya. Diary misteri ini kisah yang tertulis atau tersimpan di dalam memori ataupun di mana anda nak simpan. Hak ikut suka awak. Okey, kita teruskan kisah. Kisah ini diberi tajuk Wanita Meninggal yang Menjadi Hantu Terkenal. Dikongsikan pada 9 hari bulan 1 2013. Alhamdulillah. Hantu merupakan kisah mistik yang sangat dipercayai oleh sebahagian orang timur. Namun ada juga orang barat yang percaya kewujudan hantu yang sering menampakkan diri. Wow. Berikut ini adalah beberapa kisah hantu wanita yang menjadi cerita yang menakutkan akibat dari kematian mereka. Sangat tragis dan menyeramkan. Diberi nama Elva Zona Shui. Elva Zona Shui dikenal sebagai hantu Gribble di Virginia Barat, Amerika Syarikat. Dia tersohor kerana hantunya. Wow, macam mana ni? Telah menceritakan sendiri sebab kematiannya. Oh, maknanya hantu tu menceritakan bagaimana dia mati. Wanita ini dibunuh oleh suaminya sendiri kerana tidak membuat masakan yang disukai. Wow, kenapa sampai kejam sangat? Kenapa tak masak benda yang anda minta dibunuh isterinya? Kenapa? Tak apa, kita teruskan kisah. Hanya ibu Zona, Mary Jane Hester, curiga menantunya membunuh puteri kesayangannya. Tetapi Mary Jane tidak mempunyai bukti. Mary telah didatangi hantu Zona selama 4 malam berturut-turut. Mana anaknya, arwah anak dia datang ke dalam mimpi ibunya.
yang menceritakan perbuatan suaminya yang bertanggungjawab melakukan pembunuhan terhadapnya. Dari peristiwa itu, Mary Jane meminta bantuan masyarakat setempat untuk menyiasat punca kematian puterinya. Selepas catatan yang telah dijalankan secara terperinci, akhirnya suami Zona ditahan atas tuduhan membunuh isterinya sendiri. Atas kesalahan apa? Tidak memasak masakan yang dia inginkan makan. Kenapa sampai macam tu? Kenapa perlu bunuh isteri tuan? Sayanglah isteri anda. Kerana isteri anda lah anda jadi strong. Ya, isteri saya buatkan saya jadi strong. Sejak suaminya ditangkap, hantu Zona tidak datang lagi. Sehingga hari ini kisahnya terus diceritakan kembali oleh masyarakat dunia. Kisah yang kedua. Ini beberapa kisah yang misteri dekat dia. Mary Laviau. Wow, betul ke? Maafkan saya, kau ada logat je, pelan atau silap baca. Maafkan saya. Mary Laviau, saya panggil Mary lah. Dikenali kerana kononnya menjadi pengamal voodoo, VOODOO, dan ilmu hitam. Dia sangat desor di pertengahan tahun 1800. Lama. Kisah lama. Sekarang tahun 2020. Mary dukun yang sangat kuat dan mampu memerintahkan alam gaib di bawah kuasaannya. Makam perempuan ini merupakan tempat paling seram di New Orleans, Louisiana, Amerika Syarikat. Hantu Mary ni lah kononnya akan muncul di hadapan mereka yang berani mengetuk ruang bawah tanah di sebuah toko menjual barang-barang perdukunan. Toko ini pernah menjadi tempat tinggal Alicia wanita ini. Wow. Dia ada bagi gambar, so awak boleh masuk ke blogger kisah-kisah misteri dunia Blogspot. Boleh tengoklah gambar nombor kedai 739 Mary Laviau House of Voodoo. Okey, kisah misteri seterusnya dari bukan perempuan yang misteri, nama dia Kate Morgan. Kate Morgan ke Kate Morgan, I don't know. Kate Morgan merupakan hantu wanita muda yang menghuni ruangan Peter Ricue. Aduh, lemak bahasa Inggeris betul. PICTURESQUE. Wow, apa bunyinya? Katakanlah cikgu, apakah bunyinya? Hotel beside the Coronado. Jangan COVID-19, okey? Coronado di California, Amerika Syarikat pada 1892. Morgan ditemui mati dengan peluru besaran kepala. Tangannya menggenggam pistol. Adakah dia bunuh diri? Pada mulanya semua orang merasakan yang dia membunuh diri. Namun selepas disiasat, pistol dan peluru tidak sepadan. Pembunuhan Morgan hingga ini belum berjaya diselesaikan. Para pekerja hotel dan tetamu sering melihat hantu Morgan.
Kehadirannya boleh dirasakan apabila kadang-kadang buku berselerak dengan sendirinya di hotel tu lah, tanpa seorang pun menyentuh, atau pam air di tandas berfungsi sendiri. Okey, anda bayangkan. Sebab cerita dia amat singkat, jadi untuk kita, orang kata, kisah dia di hotel itu, nama dia dan apa yang berlaku lah. Dolly Madison, wanita yang seterusnya, Dolly Madison. Ada gambar ni, tak tahu pasti betul ataupun tidak gambar tu. Dolly Madison merupakan isteri Presiden Amerika Syarikat keempat, James Madison. Okey, anda boleh cek lah benda ni. Dia enggan berpindah dari Rumah Putih lantaran tamannya yang sangat indah. Rumah Putih. Dolly memang memiliki hobi terhadap taman bunga sehingga dia meninggal dunia. Pasal taman itu. Wow. Pecinta bunga. Abang pun pencinta bunga. Bunga yang mekar semekar-mekarnya di hati abang hanyalah isteri abang. Yalah, dia je yang suka kat aku, so aku kahwinkan dia. Aku kahwinkan diriku dengan dirinya. Ya. Okey, kita teruskan. Ketika Woodrow Wilson menjadi presiden, nama dia Woodrow. Aku ni Jawa ke apa? Menjadi presiden, dia dan isterinya Edith hendak menghias semula kebun milik Dolly. Hantu Dolly rupanya tidak dapat menerima jika ada orang yang hendak merosakkan tamannya. Wow, misteri. Punyalah sukakan taman dari hidup hingga ke mati, tak boleh orang kacau taman yang dia dah buat. Saya tak pasti kisah ini benar ataupun tidak. Yang pastinya anda mendengar saya bercerita. Alright. Hantunya muncul dan menyebabkan semua tukang kebun lari ketakutan. Akhirnya rombakan itu dihentikan. Hingga kini Dolly masih menjaga tanamannya. Sesekali dia akan menampakkan diri berjalan melihat kebun bunga yang dibangunkan sendiri olehnya. Ini sekaligus menjawab kenapa Rumah Putih tidak pernah berubah hiasan halaman. Mungkinlah kot, saya pun tak pernah tengok secara dekat Rumah Putih di Amerika Syarikat. Yang saya tahu, yang selalu saya tengok dalam cerita Avenger. Okey, Si Manis Jembatan Ankle. Wow, ni dah macam bahasa Melayu ke apa? Oh, Indonesia kot. Kisah misteri Si Manis Jembatan Ankle. Si Manis Jembatan Ankle dikenali dengan nama Mariam atau Siti Arya. Menurut cerita, dia seorang gadis desa yang telah diperkosa beramai-ramai oleh pemuda mabuk. Mereka juga telah membunuh Mariam dan melemparkan mayatnya ke bawah jambatan Ankle. Di mana tu? Di daerah mana? Kau bisa bagi tahu aku? Komen ya. Sejak itu, masyarakat yang sering melihat kelibat wanita cantik berjalan sendirian di tengah malam di daerah sekitar Ankle. Para tetamu hotel Harrison juga sering mendapat laporan adanya sosok Mariam berjalan lalu menghilang. Pihak hotel konon membuat bilik khusus untuk dirinya. Mariam juga dikenal di mancanegara. Wah, mancanegara. Beberapa media asing pernah mengulahnya sebagai legenda urban masyarakat Jakarta. Waduh, dari Jakarta. Kepada sahabat-sahabat yang berada atau saudara-saudara yang berada di Jakarta, salam dari saya, Faris di Malaysia. Boleh komen kalau anda mendengar Ankle di daerah mana. Terima kasih. Okey.
Ini saja beberapa kisah yang saya kongsikan kepada anda. Saya harap anda terhibur dengan kisah-kisah yang saya kongsikan. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi atau membuat video-video yang terbaru daripada Diary Misteri di channel Mike Stan TV. Terima kasih kepada anda kerana bagi sokongan. Silalah like and share sebanyak mungkin agar benda ini video ini meluas. Terima kasih. Kalau kata di Indonesia, subscribe kerana dia gratis dah. Saya minat YouTube daripada Indonesia. Nikita, ya, Mam, ya, memang best. Dia memang happy. Apa lagi anda orang kata pemuda yang paling top di Indonesia, Kijaka tu, apa nama dia, memang best. Dia punya YouTuber. Indonesia memang paling banyak YouTuber. So memang semoga anda sukses semuanya. Tak kira siapa. Pada Abang DJ Kesu, biar anda komen, boleh bagi titik semangat kepada saya untuk berkongsi kisah-kisah misteri seperti anda yang championnya buat diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda. Terima kasih. Semoga bertemu kembali di dalam Diary Misteri.